Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima Allah Ta'ala itu 10 orang. Yang mana Rumi terus masuk tajuk itu. 10 orang yang tiada diterima sembahyangnya. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah, yang mendengar suara azan tapi tak datang sembahyang berjemaah. Tuan-tuan kena faham ya, yang kata suara azan ni bukan hak atas ni. Bukan suara dengan pembesar suara, dengan suara yang Tok Bilal original punya azan. Boleh faham ni? Azan yang dimaksudkan di sini ialah azan dengan suara yang asli. Maknanya jiran-jiran ni dia dengar ni. Kalau Tok Bilal tu azan, dia dengar. Kalau tak guna mikrofon pun, loudspeaker pun dia boleh dengar. Maka orang yang dekat-dekat dengan surau ni tiada jemaah melainkan jemaah dalam sembahyang dalam surau atau dalam masjid. Yang jauh-jauh tu tak dengar apalah melainkan dengan pembesar suara, tak daya lah. Ya, pembesar suara kena yang mahal 100,000 tuan-tuan. 4 batu pun dengar, 5 batu pun dengar. Maka dia sembahyang berjemaah di rumah dia pun boleh lah. Tapi yang hak lain-lain ni, mailah sembahyang di sini. Untuk siapa? Suami-suami, bapa-bapa, laki-laki sembahyang berjemaah di masjid atau di surau. Orang perempuan ustaz boleh, tak dilarang sembahyang di masjid di surau, silakan, boleh datang jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan tu datang sembahyang berjemaah di masjid mendatangkan fitnah, maka dia sembahyang di rumah dia lebih afdal daripada di masjid. Macam kita sekarang, pintu untuk wanita lain, tandas untuk wanita pun lain, sembahyang untuk wanita pun lain, duduk pula di balik langsir, maka tidak menimbulkan fitnah. Haruslah perempuan datang, tak timbullah masalah. Jangan tuan-tuan halau demo pula. Ya, setengah orang perempuan dihalau je datang. Apa datang ni? Ya, itu tak boleh dihalau, tempatnya elok, semua elok. Ada tempat wuduk, ada tandas, ada tempat sembahyang. Berbeza dengan kita. Baik, jadi yang pertama sekali, orang yang tidak datang sembahyang, allazina yasma'una al-adhan wal iqamah la yahdurna al-jamaah. Orang yang dengar azan dan iqamat tetapi tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka sembahyangnya tiada diterima oleh Allah Ta'ala. Maksud mendengar azan itu ialah suara yang original, tiada bantuan pembesar suara. Baik, yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat harta, maka sembahyangnya juga tidak diterima. Digabungkan ayat wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Ini dipanggil sebagai ayat-ayat berkembar. Wa aqimus salah, selepasnya mesti zakah. Adanya sembahyang dan ada zakat. Sembahyang tak bayar zakat, ditolak sembahyang. Zakat bayar, tak sembahyang, zakat ditolak. Nak diterima, dua-dua kena buat. Zakat kena buat, sembahyang buat. Melainkan kalau tak mampu untuk bayar zakat, tak ada sebab untuk dia bayar zakat, maka tiadalah wajib dia. Tetapi bagi kita ni wajib berzakat. Zakat simpanan, zakat barang emas kita. Isteri tuan-tuan ada 5 kilo barang emas, kenalah bayar zakat. Ada yang kata ustaz dah bayar dah zakat bila? 4 tahun lepas. Barang emas dia yang 4 tahun lepas dia bayar. Dah bayar kata dia. Sebab tu tuan-tuan daripada duk simpan, ambil pakai. Masalahnya ustaz, bila pakai takut kena rompak ustaz. Simpan kena zakat. Kalau gitu tu saya pakai, tu saya simpan. Apa nak buat ustaz? Jual lah. Tapi buat benda lain yang lebih bermanfaat. Niagakan duit itu. Buat modal berniaga, jalankan, pusingkan duit. Baik, yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Sembahyang, zina juga, balon juga, maka tiada diterima. Orang yang berzina ini sudah hilang imannya. Macam mana orang yang pakai baju menanggalkan pakaian. Kita sekarang ni cantik sebab ada baju. Lawanya kita ni pasal ada baju. Cuba buka baju tu, panau, kurak, bekas kudi, semuanya ada.
Cantiknya kita ni pakai baju. Begitulah cantiknya manusia kerana iman. Pakaian dia ialah iman. Kalau dia sudah buang pakaian iman, mana cantik lagi iman? Begitulah orang bertelanjang. Tidak cantik lagi dia. Kerana tidak berpakaian dengan pakaian yang baik. Maka orang yang bertelanjang imannya, salah satu puncanya ialah kerana berzina. Akibat daripada perbuatan dia itu, solatnya tidak diterima. Yang keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Dosa orang makan riba ni macam dosa bunuh Nabi. Bunuh orang pun dah dosa, bunuh Nabi berganda-ganda lah dosa dah. Tuan-tuan beli kereta pinjaman Islam, Islamic loan. Tetapi bila datang insurans, konvensional loan, konvensional insurans, tak boleh nak. Bila dah pinjam bank kereta secara Islam, buatlah insurans pun secara Islam. Jangan terlibat dengan unsur riba. Satu benda riba tu kena seksa dalam neraka berapa puluh tahun. Akibat daripada makan riba sekupang, dua kupang. Jadi yang riba-riba ni kita tolak buang. Pastikan yang halal sahaja. Yang kelima, sembahyang orang yang menyamun, pencuri. Kerja mencuri, tapi sembahyang tiada diterima. Apa makna tiada diterima, Ustaz? Tiada diterima selagi mana tak bertaubat. Sah. Tuan-tuan penyamun jadi imam. Tuan-tuan makmum, dia penyamun, tapi dia imam. Habis sembahyang nyembang untuk imam. Untuk imam orang imam surau ini ke? Tidak. Saya datang nak menyamun. Kenapa tu imam jadi imam? Tak ada imam, saya imam lah. Imam tak datang, jadi saya lah jadi imam. Kejap, jadi kamu ikut buat apa? Saya datang nak mencuri. Saya pekerjaan saya pencuri. Hukumnya sah sembahyang. Cuma tak ada pahala. Siapa yang tak ada pahala? Yang menjadi imam tu lah, yang penyamun. Atau macam saya ni, Ustaz, sah tak Ustaz? Sah. Sembahyang saya diterima tak? Diterimalah sebab kamu bukan penyamun. Yang penyamun tarbusnya dialah tak diterima. Habis itu macam mana dia nak diterima sembahyangnya, Ustaz? Hendaklah dia bertaubat dan memulangkan balik, mengembalikan balik kecuriannya. Apa yang dia curi, pulangkan balik. Barulah Allah terima sembahyangnya. Sekarang sembahyang 10 orang ni tergantung-gantung. Bila masa diterima balik? Bila taubat. Baru diterima. Kalau tidak, tak ada pahala. Akan sampai pahala bila bertaubat. Yang kelima, yang keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram. Setitik arak 40 hari Allah tak terima sembahyang. Setitik, sebotol, satu tin, beribu-ribu titik, didarabkan dengan 40 hari. Selagi mana tak bertaubat. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang haram ada dua. Haram mutlak, babi. Haram mutlak. Rimau, katak, biawak, haram mutlak. Yang keduanya, haram kerana bukan izin, bukan hak. Buah rambutan tu halal, tapi kerana ambil tanpa izin, haram dimakan. Buah durian tu halal, tapi jumpa tengah jalan, haram dimakan. Duit tu halal, tapi mencuri, haramlah dia. Asalnya halal, tapi cara dapat tak betul, bertukar menjadi haram. Saya sebut dah semalam, ikan tu halal, tapi jumpa lori ikan terbalik, dia curi ikan, maka haramlah ikan. Macam dia telur intan, lori susu tin, apa nama, tin susu ni, yang susu dalam tin ni, susu tepung ni, terbalik, habis orang kampung mengambil. Polis datang guna dia punya petrokar dia tu buat pengumuman, sesiapa yang mengambil susu pulangkan balik, siapa yang ambil sila pulang balik, tuan-tuan. Subhanallah.
Boleh minta. Pasal tokeh minta tin pulangkan balik. Pakak dok ambil tin. Jadi kiranya rezeki tu dia. Gamak tu tuan-tuan. Ambil susu orang punya. Kawan dah aksiden, kamu pergi ambil dia pula bagi minum pada anak pula. Bancuh-bancuh bola botol, goncang-goncang, sumbat pada mana. Gamak tu tuan-tuan. Nak jadi baik apa anak macam tu? Kalau dimasukkan sumber yang tidak halal ni. Kemudian yang ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Sekarang ni dah banyak makanan eksotik. Katak, ular, lipas. Maka ada orang kita yang membekalkan makanan ini pada orang-orang bukan Islam. Ditangkap katak. Katak yang gemuk-gemuk. Sekilo RM20 dijual. Biawak dijualnya. Ular sawak dijualnya. Semaya orang macam ni tak diterima. Kita belah-belah pekan ni tak buat lah kot. Belah-belah kampung. Jumpa babi jual. Jumpa ular sawah, dia hambat ular sawah. Dia jerut ular sawah. Boh langguni jual. Balik beli beras, kopi, gula. Anak-anak makan. Hasil daripada jual ular sawah. Bila kita tanya haram, kita kata haram. Saya bukan makan. Saya jual je. Haram. Tapi kalau ada manfaat, tak apa. Tuan-tuan buat ternakan lintah, harus. Dia tak tahu nak ternak apa. Ayam dah ternak dah. Ya, itik lembu, kambing, bor pun dah ternak dah. Sekarang orang ternak lintah, harus. Jika lintah itu diternak untuk pengubatan. Ya, untuk bekam menggunakan lintah. Boleh? Boleh? Tak apa. Nak berubat. Sekarang orang sakit nak buang darah kotor dengan lintah. Terapi lintah. Ya, sakit gaut. Dia maka dia suruh lintah makan darah kotor dia. Ambil asid morik. Akhirnya lintah dapat gaut. Ya, hukum dia harus dia menternak lintah itu. Tak apa. Sekarang di Kuala Lumpur banyak terapi-terapi guna lintah. Terapi guna lintah dan terapi guna ikan. Rendam kaki dalam akuarium, ikan mari makan. Lumut-lumut, karat-karat di kaki dia. Ya, sejauh berapa ringgit ke? RM35 ke? Siapa yang kaki tak pernah gosok tu, lagi banyak ikan datang. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke spa-spa macam itu, tengok kaki orang tu penuh dengan ikan, confirm 4 tahun tak pernah gosok kaki. Ya, setengah orang malu nak masuk situ sebab nampak sangat kaki dia kotor. Ikan pun tahu kaki dia kotor. Baik. Kemudian ke-9, sembahyang orang yang lari daripada Tuhan. Hamba yang lari daripada Tuhan. Ulama-ulama memaksudkan hadis ini ialah larinya seorang suami meninggalkan anak isteri dia. Asal duduk di kampung, kerja tak cukup duit, datang Kuala Lumpur jadi jaga. Sebulan sekali balik. Kemudian sebulan, 2 bulan sekali balik. Kemudian 3 bulan sekali baru balik. Lama-lama langsung tak balik. Sebab apa tak balik? Dulu kerja jaga, sekarang jadi imam. Tak balik dah. Anak tinggal, isteri pun tinggal. Isteri pasal lah motong getah. Mana suami kamu pak? Entahlah makcik, dah lama tak balik. Tak hidup, tak mati. Rupa jadi imam, warak yamat di Kuala Lumpur tu. Suami dia. Maka suami dia tetap tidak diterima sembahyang. Sebab membiarkan isterinya gantung tiada bertali. Fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum bima'ruf. Kalau dah beristeri, pegang isteri elok-elok. Kalau tak nak pegang, lepaskan elok-elok. Kalau berkahwin, pegang elok-elok. Bagi makan, bagi minum, bagi keselamatan. Kalau dah agak-agak tak mau, cerai elok-elok. Boleh dia menikah dengan orang lain. Jangan seksa hidup dia. Walaupun dia jadi imam di sini, dia tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak dia, tetap ditolak sembahyang dia. Yang terakhir, yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya. Ceh, apa benda tu? Apa benda? Astaghfirullahalazim, latah saya apa? Ya, dah dekat 60 dah, latah lah tu. Baik, yang ke-10,
Semayang perempuan yang masam mukanya, atau derhaka, atau bercakap dengan marah kepada suaminya. Last sekali baru untuk orang perempuan yang masam muka, yang cakap kasar, yang lawan suami. Semayang macam mana pun Allah reject semayang dah. Masam muka, dia macam rajin dah masam muka. Letih semayang. Kira orang tua tu menyampah aku, baik aku semayang. Dalam keadaan dia marah kat lelaki dia, ditolak semayang. Ya, banyak ni tuan-tuan, 10 jenis manusia yang Allah tolak semayang. Jadi tahan-tahanlah, janganlah masam muka. Kadang-kadang sikit punya sebab pun masam muka.